ini, jika Anda mengikuti channel saya, Anda telah mengetahui tentang kaum di India dan sejarah di Mesir. Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah negara yang agak popular dengan kepelbagaian suku kaum yang ada. Jom ikuti saya untuk mengetahui tentang Afrika. Uganda merupakan sebuah daerah di Afrika. Sekarang saya akan membawa Anda untuk mengetahui lebih lanjut kepada satu suku kaum di Bayan Kol, yaitu di bawah kerajaan tradisional Enkol. Kerajaan ini terletak di bahagian barat daya Uganda, Afrika. Orang di Bayan Kol ini terdiri daripada dua etnik utama, yaitu etnik Bahima dan etnik Bairu. Cara kaum ini dalam mengahwinkan anak perempuan dan anak lelaki lebih kurang sama sahaja. Bagi masyarakat Uganda, ibu saudara memainkan peranan penting dalam menjaga anak saudaranya, terutama anak saudara perempuan. Cuma berbeza dari segi perkara yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan sahaja. Ia bergantung kepada sesebuah suku tersebut. Dalam adat resam budaya mereka, ibu saudara bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada anak saudara mereka dari kecil hinggalah dewasa. Dari aspek perkahwinan kaum ini, ibu saudara berperanan menyiapkan anak saudaranya untuk menghadapi cabaran alam perkahwinan yang mendatang. Ini berlaku di Uganda. Di bawah suku kaum Bayan Kol ini, peranan ibu saudara agak pelik terhadap anak saudara perempuannya yang hendak melangsungkan perkahwinan. Sebelum saya mengupas lebih lanjut, maafkan saya jika cara tradisi ini agak sensitif untuk dibicarakan, lebih-lebih lagi kepada negara yang mempunyai nilai dan norma kesantunan yang tinggi. Apa yang baiknya tradisi di daerah ini ialah mereka sangat menjaga nilai dan kesucian diri seorang anak gadis. Tetapi ada dua perkara yang mencacatkannya. Jom ikuti lagi. Sebelum berkahwin, ibu saudara bertanggungjawab besar untuk menjaga dan mempertahankan keperawanan anak saudaranya. Mereka juga perlu menjaga kesucian anak gadis tersebut sehinggalah perkahwinan selesai. Maksudnya di sini, anak saudaranya tidak boleh melakukan hubungan ranjang dengan bakal suaminya sehinggalah mereka selesai berkahwin. Bagus kan peranan ibu saudara mereka? Ibu bapa tidak perlu bertanggung jawab menjaga kesucian anak gadis mereka. Semuanya dilakukan oleh ibu saudara. Ibu saudaranya bertanggung jawab untuk mengesahkan bahawa lelaki yang hendak dikahwini oleh anak saudaranya itu haruslah kuat dari segi batin. Pelik kan? Tetapi inilah kebenarannya dan inilah budaya mereka. Apapun, kita dengarkan sahaja lebih lanjut info saya kali ini. Sebagai ujian kepada pengantin lelaki pula, ibu saudara kadang-kadang akan diminta untuk menidurinya terlebih dahulu untuk mengesahkan potensi kejantanan lelaki yang bakal mengahwini anak saudaranya. Justru itu, pengantin akan dibenarkan berkahwin jika pengantin lelaki itu lulus ujian yang pelik itu. Untunglah lelaki itu. Tetapi hakikatnya itulah yang telah dihalalkan. Dalam tradisi ini juga, ibu saudara juga dikatakan bertanggung jawab untuk mendengar dan menonton adegan malam pertama mempelai ini. Ini bertujuan untuk membuktikan lagi bahawa mereka berpotensi untuk melakukan hubungan tersebut. Cuba Anda bayangkan, adakah hubungan intim itu akan berjaya jika ditonton dan diintai? Fikirkan sendiri. Bagi etnik Bahima, kejadian ini tidak berlaku. Apa yang berlaku ialah mereka hanya menjaga keperawanan anak gadis sahaja. Mereka sangat menitik beratkan keperawanan adalah penting bagi seseorang wanita yang belum berkahwin. Setelah berumah tangga pula, wanita yang tidak berjaya melahirkan anak
akan dianggap tidak mempunyai status dalam masyarakat. Begitu besar ujian bagi wanita etnik Bahima. Sebaik sahaja anak gadis etnik Bahima berusia 8 tahun, dia sudah memiliki banyak batasan dalam kehidupannya. Ini kerana untuk mempersiapkannya dalam proses perkahwinan. Cuba kita bayangkan, kanak-kanak seusia mereka masih memikirkan untuk bermain dan mendapat pendidikan, tetapi tidak bagi anak gadis suku kaum ini. Kebanyakan mereka akan disimpan di dalam rumah dan diberikan makan sepuas-puasnya, terutamanya daging lembu dan bubur. Mereka akan dipaksa untuk minum susu dalam jumlah yang banyak sehingga mereka menjadi gemuk. Gemuk adalah identiti kecantikan dalam masyarakat Bayangkol. Ketika anak gadis sudah membesar, mereka tidak akan dibenarkan untuk melakukan hubungan seksual. Oleh itu, tugas seorang ayah sangat penting. Dia akan mencari seorang lelaki untuk menjadi suami kepada anak gadisnya secepat yang boleh. Bagi peranan keluarga pengantin lelaki pula, pihak lelaki harus dan wajib menyediakan hantaran dan membayar sejumlah wang kepada keluarga pengantin perempuan. Barang hantaran wajib ialah beberapa ekor lembu, kambing dan minuman keras. Wang hantaran adalah bergantung kepada kekayaan keluarga pengantin lelaki. Setelah syarat hantaran sudah diberikan, maka persiapan perkahwinan baru boleh dijalankan. Pada hari perkahwinan, majlis yang besar akan diadakan di rumah pengantin perempuan. Bapa kepada pengantin perempuan akan menyembelih lembu dan kambing yang berupa hantaran daripada keluarga lelaki. Sama seperti perkahwinan tradisional di Afrika yang lain, pihak ketiga adalah sangat penting. Pihak ini bertanggung jawab dalam urusan perkahwinan tersebut. Ia digelar Kate Rarum. Kate Rarum ini adalah orang yang sangat dihormati. Dia yang akan mewakili keluarga pengantin lelaki yang ditugaskan untuk menghadap keluarga perempuan. Dia harus memastikan bahawa keluarga pengantin perempuan telah bersedia menerima keluarga pengantin lelaki secara rasmi bagi membincangkan soal perkahwinan. Kesimpulannya, seperti apa yang saya katakan tadi, ada baiknya tradisi ini, iaitu menjaga kesucian gadis kaum tersebut. Dan ada dua perkara yang mencacatkannya, iaitu ibu saudara perlu mencuba dahulu pengantin lelaki, dan yang kedua telah meletakkan wanita itu pada tahap yang tidak berstatus dalam masyarakat jika tidak berjaya melahirkan anak.